Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa abang semua? Abang. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Apa abang? Baik, saya baik. Alhamdulillah. Dah masuk semua? Dah boleh mula? Boleh Ustaz, mula. Ya Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda walil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan Allah SWT kat kita semua untuk kita menikmati nikmat dalam kehidupan kita. Yang pastinya anugerah yang paling besar yang kita terima daripada Allah adalah anugerah wujud. Anugerah daripada tak ada, kita ada. Inilah anugerah yang paling besar dari semua anugerah. Sebab dengan ada tu baru boleh cerita hal lain. Bila tak ada, yang lain tu tak boleh cerita. Ni setengah ni ada gambar, setengah ni gambar tak ada. Memang tak ada apa guna. Setengah nampak minta muka. ya. Cuba tunjuk buka pula. Yang mana jantan-jantan tu buka lah video, tak ada masalah. Perempuan tu jelah tak dapat izin jangan buka. Perempuan apa? Suami suruh, suami tak suruh jangan buka. Jangan buka. Betul. Jantan-jantan buka. Nampak Ustaz? Nampak dah. Tengok. Ustaz weh. Okey, Taufik. Sihat Taufik? Ya, sihat. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, okey. Baik, mai kita mula kitab apa ni? Al-Hikam Ustaz. Syarah nombor berapa? Belum masuk syarah Ustaz. Muka surat 3. Okay. Baru pengenalan. Sampai mana dah? Sampai Abu Al-Hasan Al-Shazili radhiyallahu anhu berkata. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang kitab Al-Hikam, Ahmad Ibnu Athaillah. Kata dia, Abu Hasan Asyazli radhiyallahu anhu berkata, pertanyaan kami terdiri daripada ilmu. Perjalanan kami terdiri di atas ilmu. Di atas 5, sorry. Perjalanan kami bergerak atas 5 perkara. Terdiri atas 5 perkara. Pertama, takwa kepada Allah, lahir batin, dalam pribadi sendiri atau di muka umum. Nombor 1 syarat mereka ni. Pokok untuk wali Allah ni syarat mereka dalam perjalanan mereka untuk nak mencapai kedudukan hamba muttaqin. Ada 5 syarat dia. Ada 5 lorong besar dia. Pertama, iaitu takwa pada Allah lahir dan batin. Dan dalam pribadi sendiri atau di muka umum. Takwa tu sama ada seorang-seorang atau ramai-ramai. Lah ni kita tanya dulu. Takwa tu apa? Ni ramai-ramai ni cuba jawab seorang. Takwa tu apa? Tak mau jawab macam jawab orang biasa. Jawab macam jawab orang yang tahu.
Kalau jawab orang biasa, dia akan jawab takwa tu beriman kepada Allah. Tak mau. Bukan yang tu. Takwa dalam kita ada belajar yang lain. Takwa ni apa? Kenai Ustaz. Zahid, bagus. Takwa ni kena kenai. Dengan kenai baru boleh beriman. Tak kenai nak beriman guna. Kalau siapa kata dia beriman kepada Allah, tiba-tiba dia tak kenai, dia munafik besar. No? Orang yang beriman kepada Allah ni, orang yang kenal Allah Ta'ala melalui sifat. Orang kenal Allah Ta'ala melalui af'al. Orang kenal Allah Ta'ala melalui asma'. Melalui sifat Allah, melalui af'al Allah dan melalui asma' Allah. Tu baru dia panggil takwa. Dalam kriteria menjadi orang bertakwa, paling sikit kena ada 4 elemen perangai. Nak jadi orang yang kenal Tuhan ni, dan bila dia mengenal, dia ada 4 elemen perangai besar. Pertama, dia mesti ada tawadha', rendah diri. No? Dia mesti ada sifat rendah diri. Satu. Kedua, dia mesti kena ada sifat qanaah. Apa dia qanaah? Bersederhana. Dia mesti ada sifat sederhana, tidak melampaui batas. 3, dia mesti kena ada wara'. Apa dia wara'? Meninggalkan yang syubahat dan yang haram. Dia tinggal dua-dua tu. Ni orang wara'. Keempat, hak ni susah sikit lah. Dia mesti memiliki ikhlas. Maka tang ikhlas ni lah, jawapannya Zahid kata tadi adalah ma'rif. Ada orang yang sangat mengenal. Maka ciri-ciri orang yang nak berjalan kepada Allah ini, mereka ada 5 elemen-elemen diri yang besar. Mereka mengenal Allah sama ada berseorangan atau di dalam ramai-ramai, mereka mengenal Tuhan mereka. Jadi kita nak jadi orang yang hidup dikatakan Muslim sebenar, kita wajib ada ma'rifatullah. Wajib ada mengenal Tuhan. Okey. Okey. Kita semua. Okey, maknanya Ustaz tak boleh wayang kan? Depan orang je elok, belakang orang macam setan. Ya, macam belakang orang macam bapak-bapak setan. Tak boleh. Dia kena betul. Dia kena lurus. Dia kena percaya kat diri dia. Dia kena betul-betul mengenai diri dia. Baru boleh. Dia tak boleh wayang dengan bercakap je. Cakap macam dalam ilmu. Tapi main tang praktikalnya, tak membetulkan dengan apa dia cakap. Juga tak boleh. Okey, pertama. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam semua kata dan perbuatan. Ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang paling besar apa dia? Ma'rifatullah. Sunnah Nabi paling besar, kenal Tuhan dulu. Jadi kita kenal lah Tuhan tu, wajib kena kenal. Kenal lagu mana? Bila kita mengenal diri kita, baru kita boleh kenal Tuhan. Kalau kita nak pergi kenal Tuhan dulu tanpa mengenal diri kita, kita orang yang sangat kuat bohong dia. Sebab Allah Ta'ala tidak boleh dikenali. Siapa pun atas dunia ni tak boleh kenal Tuhan ni. Melainkan dia mengenal siapa diri dia dalam pandangan Tuhan. Baru dia boleh mengenal Tuhan. Jadi, ikutlah sunnah Nabi. Apa dia? Kenal diri. Tahu diri. Zahir kita tahu, batin kita tahu. Yang zahirnya apa? Yang zahirnya, Tuhan kata, Inna khalaqnal insana min nutfah. Sesungguhnya telah kami jadikan manusia itu dari air mani. Zahirnya kita tahu kita ni adalah ciptaan yang paling rendah derajat dari air mani. Kemudian Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menjadikan manusia dari sepitik darah. Kenailah kita ni Tuhan buat dari darah. Dan hukum darah tu adalah najis.
Kenailah diri luar kita ni yang kita ni tak lebih daripada seketui najis. Diri luar, diri dalam, kita kena kenal bahawasanya kita tidak pernah diketahui oleh sesiapa pun. Kita sangat suci dalam pandangan Allah dan kita tidak dikenali oleh sesiapa pun kecuali Allah. Kita kena tahu diri dalam. Diri kita yang dalam ni tidak tersangkut, tidak mudah terpaut, tidak mudah terikat dengan apa-apa pun kecuali dengan Allah saja. Diri kita dalam ni tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah bersangka-sangka sebab diri dalam kita adalah yang sangat suci. Tak mau tanya kah? Saya duk habaq ni tuan-tuan sengak faham tak? Siapa nak tanya boleh tanya. Saya nak tanya, kalau tuan-tuan tak mau tanya, saya nak tanya. Diri dalam tu hak mana? Roh. Kita bukan bercakap tentang roh, kita bercakap tentang diri dalam. Roh dicipta, diri dalam tak dicipta. Hati. Hati diri roh. Hati ni bila roh bertukar tempat kepada perasaan, dia panggil qalbu. Tapi dia tu roh. Kalau dia pergi dekat keinginan, dia panggil an-nafs. Kalau dia pergi dekat akal, dia panggil burhaniyah. Itu roh yang saya bercakap, bukan pasal roh. Jiwa ke Ustaz? Jiwa. Jiwa pun tetap roh. Yang hak satu ni, dia tak disentuh oleh apa-apa pun. Dia mengetahui tentang roh dan dia mengetahui tentang jasad. Dia ni dia ni diri yang dipandang Tuhan azali bersih. Nur Muhammad lah Ustaz. Ya, Nur Muhammad tu sebutan. Benda betul apa dia? Kita lah Ustaz. Kita tu masih sebutan. Benda betul tu apa dia? Diri yang tahu nama Ustaz. Benda yang betul tak boleh disebut. Tahu je. Kalau Diri sebut yang semua tahu. baru. Kalau sebut semua baru, dia ni tak boleh disebut. Dia bukan ada nama. Diri yang tahu tu Ustaz. Pengetahuan tu, diri yang tahu. Dia bukan roh, dia bukan jasad. Tetapi dia yang mengetahui dan menzahirkan roh dan jasad. Tuhan kata, wahai Musa, datanglah kepada aku dan tinggalkan kedua sepatumu. Apa Tuhan nak apa? Musa, mai dekat aku, tinggalkan roh dan jasadmu. Sebab pakaian tu dia sebut sebagai sepatu. Dan pakaian kita, nak perhabis dulu. Pakaian kita ialah roh dan jasad. Maka tinggalkan, datang dengan yang tahu tu. Tu diri itulah. Kena kenal dua-dua ni. Baru tuan-tuan boleh kenal siapa diri. Okey, ada soalan? Baru tanya. Okey, Abang Haki, Ahmad Bahaki, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ya silakan. Tak kata kenal diri, kena diri baru akan kenal Tuhan lah. Maknanya kena kenal kenyataan baru akan kenal yang nyata. Barulah boleh jadi nyata senyata-nyatanya. Ke macam mana? Ya. Dan sekarang yang memberi, yang sekarang yang bercakap ni siapa? Baihaqi. Baihaqi. Hak mana satu Baihaqi ni? Yang bercakap ni kah, yang nama kah, yang kubur kah? Yang bercakap. Yang mana satu Baihaqi? Sebut tak saat ni, Baihaqi yang bercakap ni. Mana satu Baihaqi? Yang saya nak tahu mana satu Baihaqi? Yang bercakap kah? Yang diri tubuh kah? Yang apa nama zahir ni kah? Yang mana satu Baihaqi? Yang nama saja? Yang nama je sebenarnya. Sebab tu nama. Kalau itu nama, cawan pun nama, pangku pun nama. Tetap baru. Benda ni bukan baru. Tak tahu Ustaz. Sebab saya kata, dia bukan diri bercakap, dia diri tahu. Tak cakap pun tahu ni. Diri yang mengetahui itulah Baihaqi. Bukan diri tubuh, bukan diri nama, bukan diri jasad, bukan diri yang roh. Dia adalah diri yang mengetahui tu. Sebab diri tu duduk dalam tidur pun dia tahu. Okey Ustaz, faham. Alright. Terima kasih Ustaz. Alright. Baik, kita sambung. Li, kita sambung.
Ya, boleh. Proceed. Yang ketiga, mengabaikan semua makhluk. Bukan hidup lautan. Nak hidup kata mengabaikan semua makhluk, kita nak hidup lautan pula. Bukan. Mengabaikan semua makhluk, kita tidak pernah hidup bergantung dengan selain daripada Allah. Mengabaikan. Kita hanya bergantung dengan Tuhan, bukan dengan makhluk. Kalau begitu, tangan makhluk, biji mata makhluk, telinga makhluk, mulut makhluk, semua makhluk. Jangan bergantung dengan benda-benda ni. Bukan makhluk di luar sana tu, makhluk yang ada kat kita ni. Kita bila faham makhluk, kita kata bergantung dengan orang. Dah, dengan diri kita. Contoh. Jangan bergantung dengan makhluk. Tengok dia kata, mengabaikan semua makhluk. Apa dia tu? Apa saja yang bukan diri yang tahu itu adalah makhluk. Selain dia lah Ustaz. Mengabaikan semua. Sebab selama ni kita duk cakap dengan mulut. Sebenarnya kita cakap dengan dia, bukan dengan mulut. Apa makhluk tu mulut. Sebab orang awam kata makhluk tu orang-orang di luar. Lembu, kambing. Bukan. Makhluk tu diri kita selain daripada tak tahu tu makhluk lah. Atau tu jenis qadim. Yang lain semua muhadas. Jangan duduk dengan muhadas. Duduk dengan qadim. Baik. Kemudian dalam kesukaan atau kebencian mereka, apa yang disukai, apa yang dibenci, kita tak peduli. Kita tak duduk dengan mereka. Sebab kita duduk dengan Tuhan yang memberi kita kefahaman. Kita duduk dengan Tuhan yang memberi kita pengetahuan. Kita duduk dengan Tuhan yang memberi kita dengan berbagai-bagai perasaan dan perkara-perkara yang bersangkutan dengan diri kita. Kita duduk dengan Tuhan ni. Maka kita tak bergantung dengan makhluk. Okey. Yang ini tidak menghiraukan apakah mereka suka atau benci. Kita tak peduli. Bila diri kita pun kita tak peduli. Orang lagi kita tak peduli. Kalau dengan diri kita tak peduli. Tambah dengan orang, you don't talk to me. No, I don't want to talk to you because you are not exist. No. Baik. Yang keempat, rela. Iaitu reda menurut hukum Allah, ringan atau berat. Tani, semayang. Jangan buat perangai. Mengenai Tuhan, semayang tak mau. Jangan. Nak ikut jalan ni, reda dengan apa perintah Tuhan. Berat atau ringan, kita kena buat. No. Jangan kita nak pilih-pilih dalam hidup ni. Berkawan dengan orang yang kenal kita aja. Suka dekat orang yang kenal kita aja. Tak ada. Dalam hal ni, kita dikehendaki untuk jaga silaturahim dengan semua orang. Jaga. Walaupun dengan orang yang cukup mulut kita. Susah nak pergi, bukan senang. Bunyi tu macam indah lah. Nak pergi tu jenuh menguap je. Dan yang kelima, kembali kepada Allah dalam suka atau duka. Masa sihat pun Tuhan yang menjadi harapan, pandangan, penyerahan, pergantungan. Dalam masa duka pun yang sama. Maka hidup kita berbalik kepada ayat yang Tuhan kata, inna lillah, kamu sesungguhnya daripada aku, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepada akulah kamu kembali. Ya, ada apa soalan? Mari kita sembang-sembang. Baik. Takat lambat lagi lah habis kitab Ustaz. Kitab tak penting sebab kita sendiri dah menjadi kitab besar lah. Ya, betul. Kitab ni rojok aja. Kita sendiri dah jadi kitab yang hidup. Jangan risau. Bab kitab jangan risau. Tuan-tuan adalah kitab yang hidup, yang tak pernah habis tulisan, yang tak pernah mati, yang tak pernah hancur. Tuan-tuan sendiri itu dah kitab dah, nak risau. Faham? Cuma kita nak belajar ni, kita nak refer, kita nak rojok, membetulkan diri kitab yang hidup ni. Ya. Okey. Okey, Cik Yusof, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Cik. Saya nak tanya, itu apa yang dikatakan pengetahuan tu yang dikatakan mengenal Allah dengan Allah tu apa maksud Ustaz? Mengenal diri itu dengan diri itu bukan diri lain. Kita bukan kenal Tuhan dengan tanda-tanda. Kita bukan kenal Tuhan dengan bukti-bukti. Kita kenal Tuhan dengan Tuhan yang memberi kita pengenalan tu. Ya. Okey. Nak tengok beza? Nak tengok beza?
esoklah ni tak pegang api. Pasal itu tahu api itu panas. Ya. Kan? Ya, ya. Betul tak? Betul, betul, betul. Jadi Yusuf kata, Yusuf tahu api itu kerana Yusuf ada ilmu. Ada akal, betul? Betul, betul. Jadi macam mana kata kenal Tuhan dengan Tuhan? Kucing dia pergi pegang api tak? Tidak, Ustaz. Dia ada akal tak? Dia tak ada akal. Macam mana dia tahu kata tu tak boleh pegang walaupun dia tak ada akal? Dia Allah lagi. Macam tu lah. Tu lah kenal Tuhan dengan Tuhan tu. Okey. Esok bangun pagi. Ya. Pergi basuh muka, pergi siwak semua, okey? Betul? Okey, betul. Okey. Pagi-pagi basuh muka, cuci muka. Ya. Pasal apa Yusuf buat lagu tu? Sebab Yusuf tahu, betul? Pagi-pagi. Kucing pun ambil ayat liok di tangan dia cuci muka dia juga. Dia tahu lah. Dia tak tahu. Tak tahu macam mana dia boleh buat. Allah tu lah, Ustaz. Itulah Tuhan tu. Ya, ya. Tak cering sajalah. Terima kasih, Ustaz, ya. Baik. Sama-sama, Zuk. Sama-sama. Okey, Ustaz. Saya ada baca dari Tok Syekh yang sama. Ibn Athaillah dia ada habaq. Arif Billah ni, Ustaz. Dia tak lagi menunjukkan isyarat. Dan dia tak tahu pun apa-apa. Macam mana tu? Sebab, senang. Kita tengok bagi semua. Ahli-ahli Arif Billah ni dia tak perlu tunjuk isyarat sebab dia sendiri adalah isyarat. Ya. Dia sendiri isyarat tu. Sebab tu dia tak perlu apa-apa isyarat pun. Masalahnya dia tenggelam dalam lakuan Tuhan. Masalahnya kita ni asing. Tuhan asing, kita asing. Sebab tu perlukan tanda dan bukti, perlukan isyarat. Orang-orang Arif Billah dia tak asing. Namun dia bukan sekali, tapi dia tak pernah asing. Baik. Okey, soalan silakan. Bakat senyap 37 orang. Saya tanya tuan-tuan, pasal apa senyap? Tuan-tuan lain jawab, Li tak payah jawab. Orang lain jawab. Pasal apa tuan-tuan senyap? Sebab tak tahu. Dah. Senyap Tuhan dah dekat sangat. Allah Ta'ala terlampau dekat dengan tuan-tuan. Tak ada soalan nak tanya. Nak tanya ni kalau Tuhan tu jauh, dah dia dekat nak tanya apa? Macam mana kita rasa yang Tuhan tu hampir dekat kita, Ustaz? Macam mana? Macam mana kita nak tahu Tuhan tu hampir dekat kita? Berdasarkan pada soalan Ustaz, penerangan Ustaz tadi, kalau kita tak boleh memberi soalan, kita Ustaz kata kita hampir dekat Ustaz, hampir dengan Allah tu. Tapi kita ayat Tuhan kata wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih hampir dengan mereka daripada urat leher mereka. Ayat tu dia kata dia dekat daripada waktu kita ni. Tu ayat. Cuba kita tengok pula. Kalau Tuhan jauh, Syed. Okey, Syed. Kalau Tuhan jauh, Syed boleh bernafas tak? Tak boleh, Ustaz. Tengok nafas itu jauh ke dekat? Hampir sangat, Ustaz. Memang itulah pasal. Saya kata dia cukup dekat. Itu kefahaman, Ustaz. Kefahaman saya tak sampai. Alhamdulillah. Boleh lah tu, faham lah tu. Okey, Diego silakan. Nama Diego. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam Ustaz beritahu yang sebelum ni, ceramah sebelum ni, yang mana yang kita nampak macam Ustaz kata, macam contohlah kita nampak gelas tu, macam kita nampak sifat-sifat Tuhan. Adakah itu dikira sebagai sudah mengenal Tuhan?
permulaan mengenal Tuhan, bukan sudah mengenal. Okey, Ustaz. Okey, silakan Faris. Faris, Assalamualaikum. silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ya Faris. Ustaz, Cantik kereta. apa yang Ustaz maksudkan bersatu tapi tak bersekutu Ustaz? Saya masih tak faham ayat tu Ustaz. Harap Ustaz boleh tolong jelas. Okey, Faris, dengar sini. Ya Ustaz. Faris makan kan? Faris makan kan? Ya Ustaz. Okey. Tuhan makan tak? Tak. Tuhan tak makan. Yang makan siapa? Saya. Siapa yang bagi Faris makan? Allah. Dekat tak tu? Bersatu tak? Bersatu. Tapi yang makan siapa? Yang makan saya. Bersekutu tak? Tak bersekutu. Itulah bersatu tu. Tak bersekutu. Yang makan Faris, yang bagi makan dia. Tapi dia tak makan, yang makan Faris. Okey, faham Ustaz. Alright. Oh, bulat. Okey, Abu Zar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ya Abu Zar. Sahabat Abu Zar. Amin. Ustaz, saya tanya dalam kalimah syahadah, Ya. Muhammad tu dia refer kepada Muhammad yang awal ke Muhammad jasad? Muhammad tu dia refer pada Muhammad yang paling awal lah. Nur Muhammad Ya. Dia refer kepada sekarang kalau Abu Zar ucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Abu Zar nak refer dekat mana Muhammadar Rasulullah? Nur Muhammad diri kita. Diri Abu Zar lah. Diri yang memberi kefahaman tu. Bukan diri luar ni, diri luar tak. Diri yang memberi kefahaman tu. Diri itulah diri Muhammadar Rasulullah. Sebab diri itu saja yang menerima pengetahuan daripada diri zat Tuhan. Okey, ya. Alright. Okey, sama insya-Allah. Okey Ustaz, soalan jauh sikit boleh Ustaz? Boleh. Okey, kalau dah duduk dalam dia, sebenarnya kita cari apa ni Ustaz? Kalau kita nak carilah. Cari diri kita sudahlah, yang lain bukan penting. Kalau kita nak cari, tetapi kita bukan nak cari, kita nak mengetahui. Cari tak payah, kita nak tahu. Oh, macam ni rupanya. Macam tu. Assalamualaikum. Sila. Waalaikumsalam, ya Izzuk. Yusof, ya, itu saya nak tanya tadi. Diri kamu tu Allah sangat hampir seperti dekat seperti urat amrih kamu, ya. Masuk terlampau dekat. Kita saya lah, bukan kita. Saya ni yang itu sama-sama ni tak nampak ni. Sebab hijab diri ke atau macam mana Ustaz? Dan apa langkah-langkah untuk buang ke hijab? Macam ni. Izzuk tak boleh nampak. Tak boleh tahu kata Tuhan dekat sebab terlalu dekat. Satu tak nampak. Bukan hijab Ustaz, atau macam mana? Hijab bukan diri. Bukan hijab. Dia tak ada hijab sebenarnya kita dengan Tuhan ni. Tetapi sangka tu yang menjadikan hijab. Sangka kita tu. Cuba terus. Mana ada hijab? Mestilah pokok ni ada Tuhan hak buat. Mesti Tuhan hak buat ni pandai. Takkan ada hijab. Dan pokok ni tak tahu apa. Rupanya aku yang tahu ni. Aku yang tahu pasal pokok ni. Rupanya di diri aku ni. Tuhan ni di diri aku yang sangat terang. Pasal apa tak nampak? Tengok. Kita sangka. Itulah dia. Ustaz, ada kaitan dengan katakan yang ihsan itu, maksudnya betul. kalau boleh memandang Allah ke pandang ke tidak Allah memandang kita, ada kaitan. Betul. Itulah yang Nabi kata ihsan tu. Ya Ustaz. Yang tu sebenarnya ihsan. Kita beramal sebab kita tahu, kita nampak dia. Ya. Tetapi seandainya kita tak boleh faham kita nampak dia, kita cukup tahu kata dia sangat nampak kita. Di mana Tuhan nampak kita? Sebab benda yang satu. Jawab kan, siapa boleh tolong? Tolong tak? Tak faham. Okey. Macam mana kata Tuhan nampak kita? Kita zahir Ustaz. Kita ada di itulah nampak tu. Tak nampak macam mana boleh ada. Tubuh kita adalah tanda Tuhan nampak, Tuhan tengok. Macam mana nak ada? Okey, kalau macam
Okey, jelas Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih Baik, Ustaz. sama. Kalau macam tu Ustaz, kita ni kenal apa yang Tuhan kenal lah. Ya, mesti. Terbaik kot. Kita adalah yang terbaik. Baik. Okey. Lepas tu sibuk lagi nak niat. Sibuk lagi nak tu, sibuk lagi nak ni. Tuhan dah kenal dah, nak baca niat apa lagi. Buat je lah. Pergi buat sudah lah. Semayang Zuhur dah tahu dah 4 rakaat. Tak tahulah kita duduk ngaji ni semayang Zuhur 8 rakaat. Takatlah ni semayang Zuhur bila 4 rakaat. Nak cerita apa lagi? Tahu dah Zuhur tu daripada pukul 1, 10 minit sampai pukul 4 lebih 10 minit lah kata. Tahu dah kita buat ni bukan sebab lain. Kita buat sebab Tuhan memandang kita dan Tuhan mengasihi kita. Tahu dah kita buat sebab kita kenal Tuhan tu. Apa lagi yang kita nak cari ibadat ni? Sudahlah. Baik. Okey Ustaz, soalan daripada Hisham. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa ada benda yang kita tahu dan ada benda yang kita tak tahu Ustaz? Sebab nak bagi kesempurnaan hamba. Hamba tak sempurna. Baru ada kesempurnaan hamba. Kedua, nak bagi kita tahu tentang tentang membezakan apa yang kita tahu dan apa yang kita tak tahu. Dua-dua tu ada pada kita. Kita boleh tak tahu sebab ada barang yang kita tahu. Sebab kita ni dapat membezakan antara dua barang. Itulah tujuan dia buat itu. Kalau dah semua tahu, tak guna kita jadi manusia. Baik. Okey Ustaz, ni daripada Zahid. Assalamualaikum Ustaz. Kenal Allah tu sama ke macam kita kenal? Waalaikumsalam. Kenal Allah tu sama ke macam kita kenal mak ayah, saudara atau makhluk-makhluk? Macam mana tu Ustaz? Okey. Sama tapi tak serupa. Okey. Contoh. Siapa tanya? Zahid. Okey, Zahid. Ya Ustaz. Zahid tengok bunga mawar. Ya Ustaz. Zahid tengok bunga mawar cantik tak? Cantik Ustaz. Cantik tak? Cantik Ustaz. Cantik. Terang mana cantik? Sangat cantik lah Ustaz. Dia punya bunga semua. Cantik. Kalau bunga tu cantik, Tuhan agak-agak macam mana? Masya Allah, lagi lah Ustaz. Tak boleh nak baca. Sudah. Sebab tu kenal benda tak sama kenal Tuhan. Okey Ustaz, terima kasih. Baik. Okey, Afiq tadi angkat tangan. Silakan Afiq. Mana ada Afiq? Ya, Bali. Ya, silakan. Saya nak tanya. Waalaikumsalam, tu dia. Saya nak tanya, lagu mana kita nak nampak Allah Muhammad di sebalik orang yang duk buat jahat tu, contoh dia nak membunuh kan, pandangan kita kepada dia tu. Sedangkan sebagaimana kita tahu Muhammad ni sifat dia bagus. Kan? Tapi pada kita ni nak memandang pada orang buat jahat tu. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey. Paling tidak bila kita tengok orang buat jahat, kita nak diri kita jadi macam mana? Jadi baik Ustaz. Kalau tu tak ada orang jahat, macam mana nak kau baik? Oh, tengok. Okey juga. Bulat. Bulat. Okey, Afiq. Okey Ustaz. Okey Bang Ali. Baik. Okey, dapat. Baik, Mat. Diego angkat tangan dari tadi. Ada soalan ke? Ke tak salah tekan? Salah tekan. Okey, baik. Okey, Nazhari silakan. Assalamualaikum Ustaz dan Wali. Baik, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Nazari. Ya Ustaz, saya nak tanya, di mana letaknya diri tahu tu pada kita Ustaz? Saya nak tanya soalan menjawab pada soalan Nazari. Okey. Baik Ustaz. Okey. Nazari. Ya Ustaz. Ya. Marah tu duduk tahu mana marah? Marah. Lagi perasaan Ustaz, perasaan. Tak mana perasaan tu duduk? Perlakuan. Taulah di mana? Dia hati. Tu di mana terbit dia? Di kalbu Ustaz. Dia duduk di dalam ke di luar? Di dalam Ustaz. Dalam tu tahu mana? Hati.
Hati limpa ke? Tapi belah hati tengok. Tapi belah hati tengok kau jumpa perasaan. Dia duduk kat ketul-ketul lagi ni Ustaz. Jenuh lah. Dia bukan benda ketul Nazri, dia bukan benda ketul. Dia bukan ada di hati di dalam, dia bukan ada di luar. Dia tak ada di situ. Sebab tu semua tempat, dia bukan ada tempat. Okey. Tetapi dia menentukan tempat, dia mengetahui tempat, dia memberi pencerahan tentang tempat, tapi dia bukan tempat. Di situlah duduk dia. Baik. Okey. Kalau macam tu, Nazari malam-malam tidur mimpi. Ya, betul. Okey, mimpilah kata pernah mimpi apa? Cuba beritahu. Pernah mimpi berjalan lah Ustaz. Okey, jalan. Ha. Okey, yang berjalan tu di mana? Tempat tu tak pernah kita pergi. Okey. Tetapi bila kita jumpa, bila kita... Tak penting. Tempat tu tak penting. Yang penting berjalan dengan apa? Berjalan dengan dalam macam mana Ustaz soalan dia? Soalan dia Nazari kata berjalan dalam mimpi tu, Nazari dalam satu tempat yang Nazari tak pernah tahu lah katakan. Ya. Soalan saya, Nazari berjalan dalam mimpi tu berjalan dengan apa? Dengan kaki ke? Oh, tak pula Ustaz. Habis tu. Kata berjalan, lepas tu tak pula. Macam mana? Beritahu Ustaz betul-betul macam mana? Berjalan tapi bukan dengan kaki. Macam mana tu Ustaz? Macam mana berjalan bukan dengan kaki? Itu nak jelas Ustaz. Faham lagi? Faham lagi tu? Okey Ustaz. Faham tak? Okey. Faham tak lagi? 5 minit kemudian tanya lagi. Okey. 5 minit kemudian Ustaz. Saya fikir. Okey, Cik Yusof, silakan Cik Yusof. Angkat tangan apa? Assalamualaikum Ustaz. Salam, aku nak tanya ni tu yang kata yang kita selalu Ustaz sebut dan kita bincang pengetahuan tahu tu. Dia tu yang dikatakan tidak berhuruf, tidak bersuara ke atau macam mana Ustaz? Minta maaf ke? Ya, betul. Yang tak ada huruf tak ada suara tu dah tahu. Yang bukan ada tempat dia duduk, bukan dalam, bukan luar. Ya. Bukan tinggi di rendah. Ya. Yang tu lah. Oh ya, terima kasih banyak Ustaz. Bila habaq je baru Ustaz dah. Sebut keluar baru. Dia bukan benda boleh sebut keluar sebab dia bukan baru. Oh, jam teruk. Dia ada dua. Satu JEM, satu JAM. Yang mana? JAM. Hak ni hak JAM, hak tak boleh sapu kat roti ni. Okey, ada lagi soalan? Cik Yusof, angkat tangan lagi tu. Silakan. Oh, tak ada. Okey, baik. Next. Tanya. Kalau kita dah tahu Ustaz, nak buat apa lagi Ustaz? Nikmati. Nikmati dan kembalilah kepada diri yang disayangi tu. Nikmatilah, nak buat apa lagi? Tahu dah semua dari Tuhan, nikmatilah dan balik kepada diri tu. Baik Ustaz, terima kasih. Ya, sama. Tak payah risau dah, nikmati lah. Nikmati. Orang tak boleh seronok, kita boleh seronok dah. Walaupun kaki kita sakit, kita masih boleh seronok. Baik. Okey Ustaz, soalan daripada Zahid. Salam Ustaz. Kita mengenal dia dengan dia kan Ustaz. Selagi belum dia perkenalkan diri dia, macam mana kita nak menjalani kehidupan ini dan kenal diri ini bagi atau usaha amal kita. Belik-belik dah Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Sabar. Betul ke Tuhan tak kenal? Persoalan saya, yang bertanya siapa yang bertanya? Zahid. Betul ke Tuhan tak kenal? Dia bagi kenal. Dia bagi kenal lama dah kot. Sebab tahu tu. Sebab tu dia kata Tuhan tak kenal. Tuhan kenal lama dah. Kita yang angah.com ni. Angah.com. Terima kasih Ustaz. Baik.
Lagi soalan. Tak ada soalan, saya tanya pula Ustaz. Dalam diri dia ni, dalam diri dia yang paling terang ni apa dia Ustaz? Dalam diri dia yang paling terang kita lah apa dia. Dalam diri Tuhan yang paling terang adalah kita, ada yang lain. Jam. Jadi Ustaz, ni kita ulang balik Ustaz. Bagi tajam sikit fikiran kita ni Ustaz, apa cara-cara Ustaz? Abang sikit Ustaz. Okey. Kita ada panca indera yang sempurna. Kita ada diri pengetahuan yang sempurna. Kita ada diri analisa yang sempurna. Kita ada diri pemikiran yang sempurna. Kenapa kita tak guna? Kita ada mata, kita tengok benar, kenapa kita tak analyze, kita tak analisa benar tu. Contoh, kita tengok tangan kita, kita boleh nampak dengan mata kita, kenapa kita tak kaji, kenapa tak jadi furqan? Quran tu baca, furqan tu kaji, kenapa kita tak kaji? Sebab tu kita tumpui, kita tak mau kaji. Kita tengok hijau daun pisang, yang pucuk dan yang pelepah, dua hijau yang berbeza. Kenapa kita tak fikir? Apa yang Tuhan nak tunjuk? Apa yang Tuhan nak kata? Apa yang Tuhan nak kati? Jadi nak mentajamkan fikiran kita ni, kita kena rajin kaji. Kalau kita bersembang dengan benda yang kita boleh kaji. Jangan bersembang benda tak boleh fikir, tak boleh kaji. Kita merosakkan. Ini duk bersembang, tak boleh fikir pasal Tuhan, tak boleh kaji pasal Tuhan. Sembang buat apa? Pasal mana duk sembang benda tu? Tuhan sumpah kita tak faham lagi. Al-asri innal insana lafi khus. Demi masa, manusia dalam kerugian. Hang tak fikir aku, hang tak kaji aku, rugilah. Illa alladhina amanu, kecuali mereka-mereka yang kenal aku, yang beriman dengan aku. Maka dengan mereka kaji, mereka kenal, mereka beriman, amilus salihah, mereka beramal soleh dengan aku. Nampak orang ni yang tak rugi. Tuhan nampak lah pun 1441 tahun dulu tu ayat tu Tuhan nampak lah kita. Kita duduk nganggar lagi. Baik. Okey Ustaz, ni daripada Sufian. Ustaz, saya Sufian, kita main dengan dia, hidup dengan dia, mati dengan dia, menikmati nikmat kewujudan dengan dia. Jadi dia kata kamu akan ditanya apa-apa yang kamu lakukan dan aku buat kamu dan apa yang kamu buat. Jadi apa yang Tuhan nak tanya ni Ustaz? Sufian. Jawab Sufian. Mana lebih? Sufian, Ustaz tanya. Working class hero ni dia punya nama dia. Tuhan nak tanya satu benda aja. Sufian, hang kenal tak kata aku Tuhan hang? Hang kenal tak? Hang tahu tak masa hang jalan dengan aku? Hang sedar tak? Hang tahu tak masa hang makan dengan aku? Hang sedar tak masa hang melihat dengan aku? Hang sedar tak benda ni? Aku care daripada mula hang sedar sampai hang mati. Aku akan tuntut kesedaran ni hang. Hang sedar tak? Hang duduk dengan aku, duduk dalam kenangan dengan aku sepanjang hidup hang. Sampai hang melihat, hang mendengar hang. Hang sedar tak kata aku yang ada dengan hang? Hang sedar tak ni? Dia nak tanya ni ya. Sufian rasa boleh jawab dah ni? Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Yang tu lah. Dia nak tanya yang tu lah. Awal surrender. Masih tak boleh nak hadam lah Ustaz. Dia tak hadam lagi Ustaz. Hadam, Sufian. Sufian? Yes, Ustaz. Perlukah Sufian mai ke dunia ni? Tak perlu Ustaz. Tak perlu mai buat apa? Kalau tak perlu mai buat apa ni? Atas pandangan dia saja Ustaz. Kalau atas pandangan dia, dia nak tanya apa lepas ni? Hadam lagi?
Ya Ustaz. Kalau atas pandangan dia nak tanya apa dekat Sufyan agak-agak. Sebab dia buat Sufyan, bukan Sufyan minta. Sebab dia jantarkan Sufyan, sebab Sufyan tak minta. Dia zahirkan Sufyan sebab dia sayangkan Sufyan. Agak-agak dia nak tanya apa? Saya bukan dia minta pun. Dia akan tanya, Sufyan, hang kenal dah aku siapa? Baik Ustaz. Di balik kejadian kamu, wahai Sufyan, kamu tahu tak aku siapa? Di balik perasaan kamu, di balik akal kamu, di balik jiwa kamu, di balik ilmu kamu, di balik amalan kamu tahu tak aku siapa terhadap diri kamu? Di balik kurniaan aku, anak kamu, isteri kamu, ibu kamu, ayah kamu, saudara kamu, sahabat kamu, teman kamu, kehidupan kamu tahu tak aku siapa terhadap diri kamu? Ada nak Gibian? Okey Ustaz. Alright. Dia masalahnya Ustaz, bila tengok diri dah ada ni, dia tak tengok masa tak ada dulu Ustaz. Cuba tengok yang tak ada dulu tu. Dia awak mai, dia tak tanya hal lain sebab dia awak mai. Dia takkan tanya semua yang lain. Dia tanya masa semayang, hang tahu tak aku siapa? Masa hang makan nasi, hang tahu tak aku siapa? Masa hang pakai baju, hang tahu tak aku siapa? Masa hang bawa kereta, hang kenal tak aku siapa? Dia nak tanya ni. Dengan satu soalannya, Ma Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Oh, cering Ustaz. Oh, sampai dari kaki cering. Takkan dia tak tahu Sufyan makan? Dia tahu. Takkan dia tak tahu Sufyan ada niat nak semayang? Dia tahu. Takkan dia tak tahu Sufyan nak beli baju? Dia tahu, semua dia tahu. Hal tu tak boleh. Yang dia tahu ketika Sufyan niat. Macam mana Sufyan tahu pandangan dia dekat Sufyan? Macam mana keadaan? Dia nak tahu yang tu. Ketika Sufyan duk sembang anak-anak, macam mana pandangan Sufyan terhadap Tuhan, memandang Sufyan. Yang tu dia nak tahu. Pastikan yang tu clear. Kalau tidak, dia belasah dalam kubur masuk tunggu lah. Allah. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pian. Sorry. Saya bukan marah tapi saya nak abang dia. Dia time ni dia naik sikit. Temperature naik, meta naik, jarum naik, semua naik. Tak apa Ustaz, saya faham. Ayat ada tak tu Ustaz? Ada. Kan radiator panas ha? Okey, next soalan. Silakan tuan-tuan puan-puan semua. Siapa ada? Okey, silakan Cik Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Hai. Ya, waalaikumsalam Ustaz. Jadi umur dah hujung tapi banyak benda yang tak tahu Ustaz. Minta lah itu hidayah bantuan. Okey. Tak payah risau. Masih Ustaz banyak. Baik. Umur dah lanjut. Apa persediaan kita buat? Satu je. Yusuf tahu betul-betul siapa Allah dan Yusuf tahu betul-betul siapa Yusuf. Cukup lah. Dan Yusuf dapati tak ada yang lain pada diri Yusuf. Tak ada kenyataan lain pada diri Yusuf. Tak ada penzahiran yang lebih terang pada Yusuf. Kalau kita Yusuf nampak, itulah kasih sayang Allah. Cukup dah. Boleh selamat. Jangan buatlah yang sepatut kena buat dan tinggalkan yang sepatut kena tinggal. Sebenarnya Ustaz, diri kita ni tak ada Ustaz. Itu ke hakikatnya Ustaz? Dia habaq dalam Quran. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah telah datang kepada insan suatu masa yang dia tidak pernah wujud dan tidak boleh disebut-sebut? Hakikatnya tak. Kenapa tak ada? Kenapa hakikat itu tak ada? Sebab yang ada tu Tuhan. Sebab yang ada tu Tuhan. Sebab hakikat lain tak ada. Tetapi kenapa hakikat ada tu ada? Kerana ada yang hakikat ada tu. Pening. Macam mana kita boleh Terima habaq kasih tak ada? banyak Ustaz. Banyak lagi Macam mana kita boleh habaq tak ada? Sebab dia berlawanan dengan ada. Maka bila sebut tak ada adalah nak menyatakan kepada yang ada. Jadi kita ni ada tak ada? Memang ada.
Okey, Abu Zar, silakan. Ustaz, surah Al-Baqarah, Ya. kemana pun kamu menghadap, di situ wajah Allah. Wajah tu Ya. adakah dia refer kepada sifat Allah? Maksudnya Ya, kita betul, pandang ke betul, kiri, betul. ke kanan, sifat Allah. Dalam kita, luar kita semua ada sifat Allah. Betul? Betul. Dia refer pada sifat Tuhan. Kalau macam tu Ustaz tak ada nafi dah lah Ustaz. Ya, betul. Nak nafi apa? Kita pun tak ada. Mikrofon Ustaz. Mikrofon Ustaz tekan mikrofon off. Okey. Sebenarnya kita ada. Oleh kerana kita ada, kita nak nafi apa? Nak nafi kalau akai kata, kalau masih ada lagi di akai kita duk kata hak lain. Ya. Kita nafi yang tu. Kita nafi. Kalau akai duk kata, hati duk kata ada lagi hak lain, tak ada. Kita nafi yang tu, tak ada. Yang ada aku, hak lain tak ada. Sebab semua yang lain tu terbit mai dari kita. Sebab tu kita menafikan yang lain. Sebab kalau kita tak ada, yang lain mana ada? Ya, betul. Sebab tu kita mengiyakan diri kita. Kita menafikan yang lain. Diri apa? Diri yang dipandang Tuhan ada tu. Diri yang dipandang Tuhan dah ada dah, lama dah. Maka kalau ada lagi yang lain, kita nafi. Baik. Macam mana maksud dia? Macam mana maksud dia? Kalau kita nampak pokok tu ada, kita nafi pokok tu. Yang ada ni pandangan kita. Yang ada. Jadi, kita menafikan yang lain, kita mengiyakan diri kita. Maka yang lain tak terlibat. Yang ada sebenar-benarnya kita. Marah, mai dari kita. Suka, mai dari kita. Seronok, mai dari kita. Susah hati, mai dari kita. Pening, semua mai dari kita. Dan pergi ke mana? Balik kat kita. Ya. Kalau kita pening kepala, kita yang susah. Kalau kita seronok, kita yang tenang. Kita tengok pokok, bukan pokok yang seronok, kita yang seronok. Kita tengok orang beli, bukan orang beli yang penat, kita yang penat. Baik. Kita dengar orang ada darah tinggi, kita nak mati dah. Kita dengar orang ada kencing manis, kita yang risau dah. Balik kat orang tu ke balik kat kita? Balik kat kita. Sebab tu kita menafikan yang lain. Kita mengisbatkan diri kita. Baik. Ini patut abang ni tuan. Tapi si abang tak. Sebab saya takut saya mati awal. Dah. Okey Ustaz. Faris Syafaris bertanya. Apa beza Rab, Ilah, Allah dan kenapa dia larang guna nama dia Rahman? Okey. Rab adalah diri yang mentadbir, diri yang buat kerja. Allah diri nama. Allah tu nama bagi diri. Ilah tu diri. Ilah tu diri asma. Ilah tu diri bagi Allah. Rabb tu perangai bagi Allah. Allah itu adalah nama bagi ilah, bagi diri. Sebab itu ilah tu diri, Allah itu nama, Rabb itu perangai. Baik. Okey Ustaz, ni daripada Hisham. Ustaz, air tu ilmu, tanah tu Adam, tumbuhan tu akhlak. Betul ke Ustaz? Betul ya, tapi tak betul sangat. Pada ilmu boleh lah Ustaz. Ilmu boleh lah, nak seronok-seronok bunyi macam kita pandai boleh lah. Bunyi macam kita pandai. Baik. Okey, next. Cik Yusof nak tanya lagi, silakan. Cik Yusof. Apa yang Ustaz yang saya nak tanya Ustaz dah jelas dah tadi. Terima kasih banyak. Baik. Baik. Dia dapat bulat dah Ustaz. Oh, bulat.
Okey, silakan tuan-tuan. Esok. Ya Ustaz. Esok. Ya Ustaz. Jangan risau Ya. pada umur. Jangan risau pada umur. Sebab umur di tubuh. Pada diri yang tahu dia bukan ada umur. Pada diri yang kenal dia tak ada umur. Umur dekat tubuh ya. Jangan risau dengan umur tu. Selama mana kita tahu, Ya, ya. maka dia tak berumur. Ya, terima kasih Ustaz. Baik. Dia di luar masa Ustaz. Cerita sikit Ustaz yang Ya, dia di luar tak masa. terlibat. Masa ni untuk tubuh saja. Dia tak terlibat. Manis, masam semua untuk tubuh. Baik, Sufian nak tanya, silakan. Silakan Sufian. Mana Hafiz? Sengap. Ustaz, Ya, saya. saya nak tanya, boleh tak kalau macam kita nak kata, ciri setiap insan dekat dunia ni adalah kekasih Ustaz? Ya, betul. Sangat betul. Tak kira dia bangsa apa Ustaz? Ya, betul. Tak kira bangsa apa, agama apa. Tetap kekasih itu. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Okay, next. Silakan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa ada orang tu dia menjauhkan diri dia dengan Tuhan? Dia suka orang kata memikirkan yang Tuhan itu jauh. Pasal dia tak kenal Tuhan tu apa dia. Orang macam tu dia letak Tuhan ketui. Orang macam tu dia letak Tuhan macam feeling dia, macam perasaan dia. Maka sebab tu dia menjauh. Terima kasih Ustaz. Baik. Okey Ustaz, ni soalan daripada Izwan. Saya ringkaskanlah. Daripada surah Al-An'am ayat 116 sampai 117, yang mana isi kandung ayat ni dia cakap kalau kita ikut yang ramai ni kita akan sesat. Macam mana tu Ustaz? Sebab Tuhan kata sangat sedikit mereka yang mengetahui, dia tak sangat ramai mereka yang mengetahui. Jadi duduk dengan hak tak mengetahui sesat lah. Kita kena heret mereka Ustaz kalau macam tu. Ya, betul. Okey, Hari, silakan. Maaf Ustaz, saya nak tanya satu lagi. Kita nak belajar mengenal Tuhan ni melalui mengenal diri kita lah Ustaz kan, betul? Ya. Bagaimana pula kita tahu yang diri kita ni dikenali oleh Tuhan tu Ustaz? Nak kena lah ni. Boh Ustaz, boh. Dia seminggu sekali ni kita boh. Bagi padu ya. Jangan Ustaz, saya nak bertanya. Zahri. Ya Ustaz. Kalau pasal apa Zahri ada? Pasal apa Zahri ada atas dunia ni? Pasal apa? Atas kehendak iradat dia Ustaz. Atas dia kenal. Dia tak kenal Zahri tak ada. Okey. Tu nak kena tu berapa kali orang abang. 10 kali dah abang ni. Tu abang tadi 5 minit kemudian. Okey Ustaz. Dah kena Ustaz. Okey, faham. Banyak soalan. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, Zahlu. Zahri dengar saya nak beritahu. Ya. Kenapa Zahri boleh makan nasi? Berkehendak Ustaz. Sebab Tuhan kenal Zahri. Ya. Kenapa Zahri boleh berjalan? Sebab dia kenal Zahri.
Kenapa Zahri boleh tidur? Sebab ada kenal Zahri. Macam mana Tuhan tak kenal? Kalau Tuhan tak kenal, Zahri nak tidur macam mana? Baik. Lah ni betul-betul. Siapa kenal siapa? Zahri kenal dia ke dia kenal Zahri? Dia kenal kita Ustaz. Habis tu duk kata macam mana Tuhan kenal kita lagi. Ya Allah, ya Rabbi, ya Baik Ustaz, Karim. Boleh lagi Ustaz. Dah clear Ustaz. Lagi Ustaz. Baik, terima kasih. Baik. Okey, siapa ni? Muhammad, silakan. Ada nak tanya ke? Silakan. Ashraf. Mic tak on. Assalamualaikum Ustaz, apa abang? Waalaikumsalam, baik. Ada tempat aja, saja rindu Ustaz nak tengok muka. Tu saja anak abang. Baik Ustaz, Assalamualaikum. Dengar syok Ustaz pagi-pagi Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Jaga diri baik-baik. Baik, terima kasih Ustaz. Baik. Ni Ustaz Izzuan Habak Ustaz. Ustaz pagi-pagi ni kalau balon pun senyum lagi. Kalau kelas malam muka tak berapa jernih. Allah, ya Allah. Baik, ada lagi? Silakan. Jadinya Ustaz, kita kena reti dululah baru boleh habaq ke orang Ustaz. Betul. Baik. Okey, Ustaz ni Faris bertanya, Ustaz minta maaf. Macam mana dengan orang yang kita kata kurang upaya pada pandangan mata kita lah. Apa sebenarnya Tuhan nak ajak kita Ustaz? Nak ajak kita kata hang syukurlah banyak-banyak pasal hang berupaya. Hang syukurlah banyak-banyak pasal hang hebat. Hang tahulah kasih aku dekat hang macam mana. Hang ni sia-siakan diri hang. Hang tengok mereka macam mana. Hang tengok hang macam mana. Hang nampak dan nilai kasih aku dekat hang tinggi mana. Hang bolehkah nak main-main lagi dengan diri hang tentang aku yang menyatakan kesempurnaan diri hang? Hang Tuhan nak apa? Jangan duk sibuk apa dia buat Ustaz nah. Ya. Baik. Ada lagi? Silakan. Senyap dah Ustaz. 38 orang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Diego. Maradona. Apa beza sifat wujud dengan maujud Ustaz? Wujud ni diri mutlak. Diri dia saja. Maujud ni wujud yang lain. Di atas kesempurnaan diri satu ni. Okey, baik Ustaz. Okey. Yang kita habaq tadi lah Ustaz, selain dia tu Ustaz. Ya, yang selain daripada diri yang tahu ni adalah maujud. Dan dia merdeka Ustaz, dia bebas, kita tak boleh kurung dia Ustaz. Sebab tu jangan terikat. Jangan terikat dengan apa sehingga dia terganggu. Jangan, sebab dia bukan barang yang boleh diikat. Maka betul lah Ustaz, kehadiran Nabi Muhammad tu mentiadakan Tuhan. Macam mana tu Ustaz? Ya, mentiadakan apa saja yang disebut sebagai Tuhan, dia semua bagi ada. Dan selain daripada diri kamu, ada. Okey Ustaz, ulas lagi Ustaz. Ni jauh sikit lah Ustaz. Sayyidina Ali habaq. Siapa yang mengatakan Allah mencipta langit dan bumi, maka dia telah tertipu. Macam mana tu Ustaz? Siapa yang mengatakan Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi, dia tertipu. Sebab Allah Ta'ala tak buat langit dan bumi. Allah Ta'ala tak pernah cipta. Dia hanya terbit dari ilmu bila Tuhan pandang manusia. Benda tu terbit kerana kekuatan pandangan Allah terhadap insan. Terbit semua alam ni. Dia bukan benda ciptaan, dia benda diri. Keluar daripada diri yang memandang. Pasal apa? Terlampau hebat pandangan tu, dia terbit keluar. Mana kata Ustaz bukan cipta lah, dia tunjuk Ustaz. Ya. Diri. Tengok, bila kita marah, merah muka tu terbit. Bila marah bersangatan,
Warna merah muka tu keluar. Bukan kita paksa dia keluar. Dia keluar kerana tu tarikan merah, tarikan marah tu. Kita seronok atas tu benda, mulut tu senyum, jadi senyum. Mulut tu jadi senyum kerana tarikan atas seronok yang ada kat kita. Baik. Okay, next. Jadi Ustaz, dia terbit daripada kita ke Ustaz? Ya, terbit pada ego lah. Nak terbit pada siapa lagi? Sebab tu kalau ego tak ada kat alam ni. Tak ada Ustaz. Kalau tu tiap diri sama lah. Itulah. Itulah betul. Nak dia nak tahu dia pun tak abang. Depa tak ada nak abang, depa abang mendalai. Depa duk abang masuk surga, depa duk abang pahala banyak. Bagi penampak sedap baru lagi. Okey, Ustaz ni Izwan tanya, bertafakur sejenak lebih baik daripada beribadat setahun, macam mana tu Ustaz? Saya kata dah tadi, pasti tanya saya pasal apa kita ni, macam mana kita nak bagi tajam. Kita kena fikir, tafakur itu berfikir. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Kalau kamu tengok aku turunkan Quran itu pada sebuah gunung, kamu akan dapati gunung itu hancur. Gunung itu berkecai kerana takutkan aku. Perbandingan permisalan ini aku jadikan pada mereka yang mahu berfikir. Itu tafakur. Okey, Abu Zaf, silakan. Dia banyak angkat tangan hari ni. Silakan. Ustaz nak tanya, macam mana kita nak terangkan Allah ni dekat anak-anak Ustaz ya? Sebab anak saya umur 5 tahun dia suka tanya Allah tu dekat mana? Allah tu duduk kat mana? Saya terangkan takut saya salahkan doktrinkan benda yang salah dekat dia punya akal fikiran tu. Pertama kena beritahu dulu. Kena beritahu kat dia tentang Allah. Allah itu apa? Kena dia fahamkan dulu. Allah itu apa? Supaya dia buang daripada akal dia pemahaman Allah itu benar. Kena abang lu, jangan abang ni abang tak benda yang adik kata Allah tu apa? Tuhan tu macam mana yang kata Tuhan? Adakah dia ada bentuk macam adik? Adakah dia ada mata macam adik? Bagi dia faham yang dulu. Adakah Tuhan tu kena ada tangan macam adik? Kena ada suara macam adik? Adakah Tuhan macam tu? Explain. Tuhan bukan macam tu. Kalau gitu, Tuhan bukan orang. Bagi tahulah ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Aku tak setara, tak standing dengan apa pun. Aku tetap diri aku. Explain yang dulu. Yang besar sikit, baru explain lagi. Okey, faham Ustaz. Baik. Ustaz, kalau kita bawa pada kasih, contohlah macam Abu Zah tanya tadi Allah di mana apa semua kan. Kalau kita pupuk dia dari segi tengok nasi, ajar dia pada kasih sayang Allah. Hak ni masalah dia sebut Allah, dia nak letak Allah tu duduk kat mana? Lagu mana bentuk? Jadi betul. Ijaz bertanya Allah tu dekat masjid ke? Dengan ijaz tu bagi dia faham tu. Kata Allah tu bukan orang. Dia bukan orang, dia bukan hantu, dia bukan jin, dia bukan malaikat. Dia bukan semua tu. Tapi hati kalau explain lagi dia takkan faham. Cuma nak abang tu yang kata Tuhan ni dia tak sama langsung. Kemudian kena explain pelan-pelan. Kita boleh faham insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Baik Ustaz, baik insya-Allah. Ada lagi? Kita bagi lebih kurang 10 hingga 15 minit lagi Ustaz. Okay. Ya, tolong silakan. Okey Ustaz, Faris tanya, apa beza ketentuan, kehendak, takdir, qada dan qadar? Demai dah Ustaz. Orang yang bunuh diri tu macam mana? Takdir, qada semua tu benda yang sama. Istilah je nama lain. Qada itu ketentuan, qadar itu pelaksanaan. Ketentuan Tuhan apa? Manusia, tu ketentuan dia. Ketentuan Tuhan apa? Akal. Itu ketentuan Tuhan tu. Ketentuan Tuhan apa dia? Perasaan. Itu qada dia. Ada perasaan, ada akal, ada ilmu, ada semua. Maka semua tu ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh Allah. Dan semua tentang akal, siapa miliki? Tentang hati, siapa miliki? Tentang ni semua dia miliki. Siapa yang menikmati benda tu? Kita. Manusia. Kalau begitu, qada itu ketentuan Allah pada manusia yang dalam dia manusia menentukan apa yang dia mahu.
Jadi soalan dia, orang yang bunuh diri tu macam mana Ustaz? Orang bunuh diri dia kenal lah dia yang pilih nak bunuh diri. Kan ketentuan dia tu. Okey, nak abang kata Tuhan tentu ke? Tuhan kata macam apa pula? Kenapa lah aku tentu semua tetap bunuh diri? Yang nak aku yang kena. Maknanya Ustaz, ketentuan Allah adalah kita boleh pilih. Betul ke macam tu Ustaz? Itulah ketentuan ni. Akal saya kata tadi tu boleh pilih, boleh tahu. Kena. Itu semua ketentuan. Kodok yang dia tetapkan. Pilih dah nak buat apa pun. Lah tanggung. Pilih yang kena lah. Apa pilih aku kena lah. Jangan salah sangka dengan Tuhan Ustaz lah. Dah, Tuhan kata aku pasangan. Hang tengok lah, siapa orang buat. Hang tahu dah arak tu mabuk. Habis minum apa? Tuhan kata aku tentu. Banyak cantik bukan? Okey, jelas. Ada 2 S ke tu, jelas. Baik. 5 minit kemudian kelas. Baik. Silakan. Lagi soalan. Oh, ngaji apa? Tak ada soalan. Okey, Sufian, silakan. Ustaz. Ya, Pian. Ustaz, saya nak minta sedikit nasihat. Contoh macam saya lah kan. Ya. Saya macam baru nak bermula, nak mendalami ilmu ni, nak mengenal diri, mengenal Tuhan. Jadi kadang-kadang rasa tu kejap ada, kejap tak ada. Macam mana tu Ustaz? Tak apa. Sifat sempurna bagi Pian adalah ada dan tak ada tu sila ganti. Sempurna dah dengan bimbang. Yang pastinya Pian tak pernah putih mengetahui dialah Tuhan dan kenyataan dia ada pada Pian. Itu jangan putih. Dia sekejap ada, sekejap tak ada, jangan risau. Tu sifat kita memang sempurna lah tu. Jadi Ustaz, boleh tak kalau macam kita kata dia bukan datang daripada kita Ustaz? Dia yang bawa main Ustaz, perasaan tu. Dia tak datang daripada kita, tapi dia ada dengan kita, bukan bawa main dah, dia ada dengan kita. Mana boleh dia bawa main? Dia tak siap komplit. Kalau kami sempurnakan bagian kami kepada mereka, sempurna siap dah. Biar dia bawa keluar benda tu, bukan dia. Okey, terima kasih Ustaz. Baik. Okey, Cik Yusof. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Maaf ya, saya tanya nak minta penerangan penjelasan. Yang pertama ni ada 2 soalan. Pertama sekali, kiblat yang masa kita solat Ustaz. Masa kita solat, iaitu kiblat zahir kita Kaabah. Kiblat batin itu yang dikatakan qalbu mukmin baitullah tu boleh jelaskan? Saya keliru. Jangan kalang kabut. Kiblat itu sendiri. Ya. So melihat bagaimana Tuhan melihat sehingga ada suka, sehingga ada sedih, seronok, ada takut, ada gembira. Itulah kiblat diri. Tuhan kata, tengok diri hang. Macam mana aku tengok hang? Tengok diri hang tu. Itu kiblat bagi diri. Perlu orang mukmin yang tu. Apa? Kiblat kita adalah Tuhan. Oleh kerana Tuhan tu tak menyamai, Tuhan itu tak pernah sama dengan apa dia cipta, maka ditunjuk yang hebat. Apa dia yang hebat? Diri Yusuf. Apa dia kiblat batin bagi diri Yusuf? Diri Yusuf yang dipandang oleh Tuhan sehingga Yusuf wujud. Yusuf tahu, Yusuf faham, Yusuf erti. Diri Tuhan. Itulah qalbu orang mukmin. Baitullah bagi diri dia. Diri dia sendiri tu. Diri mana? Diri yang Tuhan pandang sampai wujud. Baik. Okey, ni soalan mungkin soalan lah Ustaz sebelum kita tanggung balik. Asli yang bertanya sama jugalah, lebih kurang soalan dia yang tadi, yang atas tadi. Ustaz, yang dikatakan selamat mengenal diri dan mengenal Allah, macam mana pula yang dilahirkan tak sempurna akal? Kenapa kita nak sibuk dengan tak sempurna akal? Kita bukan terlibat dengan mereka, kita ada kitanya. Apa nak kata dengan mereka?
Tadi saya beritahu dah, tengok mereka, kita dah tengok kita sangat-sangat baik dalam pandangan Allah. Jangan risau tu. Hak tu kerja Tuhan. Kerja kita ni, kerja kita ni. Kerja kita tengok risau lain. Risau takut kita ni nampaknya sempurna, rupanya cacat-cacat. Buat apa? Tu yang lagi penting, Ustaz. Okey, Cik Yusuf, ada soalan lagi? Ya, diri yang tunggal, Faris. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam tu. Soalan Assalamualaikum Ustaz. Soalan akhir saya lah ni. Ada tak itu amalan-amalan zikir untuk kita amalkan supaya penjelasan daripada Allah ni lebih jelas Ustaz? Amalan-amalan tak ada. Amalan-amalan semua tak ada. Tak ada ingatan. Tak ada ingatan. Tak ada satu benda ilmu boleh memperjelaskan melainkan saya Nyala tak boleh bawa. Siapa pun tak boleh bawa pergi ke Tuhan sejelas-jelasnya melainkan Tuhan sendiri. Tuhan ada penjelasan itu adalah pada diri kita yang mengetahui, merasai. Diri kita yang zahir ni, inilah penjelasan paling utama. Kalau nak beramal juga, Nabi kata, sebutlah. Sesungguhnya, innahu qala la ilaha illallah. Itu adalah syurga. Bila oleh kamu bawa menyebut la ilaha illallah, itu adalah indah dan selamat. Kalau nak beramal, beramallah dengan perkataan la ilaha illallah. Okey. Terima kasih Ustaz. Baik. Okey Ustaz, kita tangguh dulu. Okey, baik. Satu masa yang ditentukan kemudian. Baik. Lebih kurang saya minta maaf semua. Besok semua yang hadir, semua yang ada di sini. Kasar bahasa hingga marah-marah, lompat-lompat, teki-teki, bersilat, kungfu semua. Saya minta maaf sebab saya nak cerita bagi faham. Kena tidak akan dalam kita bagi kemas betul. Sebab tu saya kena hedik-hedik sikit. Minta maaf banyak-banyak, kasar bahasa. Tapi kalau cakap lembut-lembut, pakai hancur. Saya marah-marah sikit. Jadi kalau tuan-tuan nak maju, tuan-tuan tahanlah sebab memang ilmu ni begini. Tuan tahan sikit, tuan-tuan akan sampai. Pasti Tuhan buka. Kita kena lalui yang berat-berat sikit. Jadi lebih kurang saya minta maaf. Umur panjang, kita jumpa lagi. Moga-moga kita semua dirahmati, diberkati. Dan diletakkan Allah Ta'ala pada tahap orang yang makrifah, kenal. Walaupun 1%, kita nak kenal. 1% pun tak apa. Kalau Tuhan bagi, tentunya banyak walaupun 1%. InsyaAllah. Moga kita dalam pelukan kasih sayang Tuhan sepanjang masa. Dan datang kita, hidup kita dan pulang kita tetap dalam keadaan Allah itulah Tuhan. InsyaAllah. Saya akhiri dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاء ختم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله توفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam.